Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi Allah Ta'ala menciptakan kematian dan kehidupan adalah supaya Allah Ta'ala uji kamu, siapakah di kalangan kamu yang elok amalan dia. Jadi kita duduk di atas dunia memang tidak terlepas daripada ujian. Cuma ujian daripada seorang kepada seorang yang lain berbeza. Apabila kita menerima ujian, apa yang diwajibkan kepada kita adalah kita sabar dan redha dengan ujian tersebut. Dan kita kena ingat Allah Subhanahu Wa Taala apabila dia mengambil daripada kita sesuatu yang kita tidak sangka-sangkakan, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi juga kepada kita sesuatu yang kita tidak sangka-sangkakan. Cuba kita tengok dalam ayat Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya berserta dengan kesusahan ada kesenangan, serta kesusahan ada kesenangan. Yang mana dalam ayat ni kalau kita faham, kalau kita belajar Nahu, hamba cuba huraikan melalui Nahu sikit sebab ni penting dah untuk kita faham. Kalau kita perasan fa inna ma'al usri, al-usr kesusahan, lepas tu yusra kemudahan. Perkataan al-usr diguna lafaz isim ma'rifah, ada alif lam. Yusra isim nakirah. Inna ma'al usri yusra. Al-usr yang kedua isim ma'rifah, yusra isim nakirah. Kita dalam kaedah bahasa Arab, ma'rifah adalah satu, nakirah adalah dua. Maksudnya satu kesusahan yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, Allah Subhanahu Ta'ala akan bagi kepada kita dua kesenangan. Baik, jadi kita kena ingat setiap kita tidak terlepas daripada ujian. Okey, selesai. Cuma adakah kita lepas daripada kita kematian orang yang kita sayang, kita masih lagi ingat, dikirakan satu kesalahan? Jawapannya tidak. Kalau sekiranya benda itu hadir dalam hati kita, bukan ikhtiar kita, dan ia bukanlah membawa kepada tidak redha dengan ketetapan Allah, ia bukan dikirakan satu kesalahan. Jadi setiap orang yang hilang, orang yang tersayang, memang akan ada dalam hati dia perasaan teringat, rasa macam kehilangan. Hak tu perkara biasa. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, apakah hukum wanita pergi ke perkuburan? Bolehkah wanita ke kubur? Jadi hukum wanita ke kubur adalah diwajibkan kalau sekiranya dia meninggal dunia. Kalau meninggal dunia memanglah kena pergi atas kubur lah. Takkan nak tak rumah pula. Tapi sebenarnya soalan dia bukan begitu. Pertanyaan dia lain. Okey, maksudnya bolehkah wanita ziarah kubur? Begitu soalannya. Ya, sebenarnya wanita ziarah kubur ni adalah di antara permasalahan yang berlaku perselisihan di kalangan ulama. Sebahagian daripada ulama memakruhkannya, manakala sebahagian yang lain mengharuskannya. Majoriti ulama memakruhkan perempuan ziarah kubur kerana di sana ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Musnadnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallah zawaratil qubur, atau ana pun lupa lafaz hadis yang lebih tepat. Maksudnya Allah Taala melaknat perempuan-perempuan yang ziarah kubur. Okey, jadi oleh kerana ada hadis yang Rasul larang perempuan ziarah kubur, sehingga kan majoriti ulama mengatakan makruh perempuan ziarah kubur. Namun ada sebahagian daripada ulama, iaitu mazhab Hanafi, mengatakan boleh perempuan ziarah kubur kerana ada hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur ala fazuruha fa innaha tudzakkirul akhirah. Dulu memang aku larang kamu ziarah kubur, tapi sekarang ni hendaklah kamu ziarah kerana ziarah kubur ni dapat mengingati akhirat. Jadi sebagaimana orang lelaki perlu kepada ingat kepada akhirat, begitu juga perempuan. Dan di sana ada hadis yang lain yang diriwayat daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, yang dikeluarkan tak silap ingat Imam Muslim rasanya, yang mana kata Aisyah kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kaifa aqul idza zurtul maqabir? Wahai Rasulullah, apakah yang patut aku kata sekiranya aku ziarah kubur? Kata Rasulullah, quli assalamu ala ahli diyari minal mu'minin wal muslimin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau menziarah kubur mengata gini, assalamu ala ahli diyari minal mu'minin wal muslimin wa yarhamullahu al mustaqdimin minna wal mustaakhirin. Salam
kepada penghuni kampung ini dari kalangan orang beriman dan orang Islam. Semoga Allah Ta'ala merahmati orang yang terdahulu di kalangan kami dan orang yang kemudian. Maka daripada hadis ini, mazhab Hanafi berpandangan bahawasanya harus perempuan ziarah kubur kerana Aisyah tanya Rasulullah tentang ziarah kubur. Jadi kesimpulan, majoriti ulama memakruhkan, namun sebahagian ulama mengharuskan. Jadi sebaik-baiknya perempuan tidak perlu ziarah kubur, itu sebaik-baiknya. Namun kalau perempuan ziarah kubur sekalipun dibolehkan, cuma makruh atas pandangan majoriti ulama. Cuma kalau nak ziarah kena jaga beberapa perkara. Jangan sekali-kali apabila dia ziarah kubur dia ungkit kembali kebaikan-kebaikan si mati, takut termasuk di dalam niyahah, meratap kematian yang dilarang oleh agama. Tambah-tambah orang puang ni hati dia tidak seperti orang lelaki. Orang puang ni hati dia tidak seperti orang lelaki. Baik. Okey, itu untuk jawapan soalan ini. Soalan berikutnya, sejauh mana muslimat berhaid boleh masuk ke ruang masjid? Adakah boleh perempuan yang datang haid berada di dalam masjid, maksudnya berhenti dalam masjid? Menurut pandangan majoriti ulama, perempuan yang haid dia tidak boleh berhenti di dalam masjid, dan dia boleh lalu di dalam masjid kalau tidak bimbang mengotori masjid. Kalau lalu dah masuk pintu ni, tubik pintu ni, tapi tidak bimbang mengotori masjid, itu dibolehkan. Tapi berhenti dalam masjid adalah tidak dibolehkan bagi perempuan yang haid. Betul, lalu dalam masjid boleh kan? Tapi tidak in khafat, betul lah, illam takhaf talwisah kan, betul. Baik, itu pandangan majoriti ulama. Ada pandangan yang mengatakan boleh perempuan yang haid berada dalam masjid. Itu bukan pandangan yang disepakati dalam empat mazhab. Jadi perempuan yang haid kena elok berada ataupun berhenti dalam masjid. Cuma kalau kami di Terengganu kalau masjid kerajaan, ia kawasan yang tempat sembahyang ruang utama itu masjid. Manakala kaki lima ataupun kawasan belakang dia tidak masjid. Maksudnya dalam pembinaan tu mereka pihak Jabat Agama Islam rasanya dia tidak meletakkan itu adalah kawasan masjid. Jadi walaupun dalam pembinaan yang sama. Jadi kalaulah begitu keadaannya, maka tempat yang tidak diniatkan masjid itu tidak menjadi masalah. Dia tidak boleh duduk dalam ruang utama sahaja. Tapi tidak sama mungkin masjid yang dibina oleh orang kampung di atas sumbangan daripada sumbangan agama, mungkin sampai kaki lima pun dia niat masjid, maka hak tu tidak dibolehkan. Jadi kena tengok, kalau satu bangunan saat itu ada tempat masjid, ada tempat bukan masjid, walaupun bangunan yang sama, tempat bukan masjid perempuan boleh berada di situ. Tempat masjid saja perempuan tidak boleh berada. Saya pernah adakah dibolehkan qada puasa 6 sunat dengan 6 Syawal? Kita nak habis dah Syawal. Tak qada lagi puasa. Baik. Jadi sekarang ni katakanlah kita ada qada Syawal. Dalam masa yang sama kita ada qada Ramadan. Dalam masa yang sama kita nak puasa 6 Syawal. Boleh tak kita nak gabungkan di antara qada Ramadan dengan 6 Syawal? Jawapannya, untuk permasalahan ini ulama berbeza pandangan. Ada sebahagian daripada ulama mengatakan boleh, ada sebahagian yang lain mengatakan tidak boleh. Okey, ketika berlaku perbezaan pandangan, maka sebaik-baiknya adalah kita keluar daripada khilaf. Maksudnya kita qada dulu, lepas tu kita puasa 6. Maksudnya kita buat suku-suku, kita buat asing-asing. Tetapi kalau kita nak buat gabung sekaligus, dibolehkan menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i. Kerana mazhab Imam Syafi'i melihat bahawasanya, ataupun pandangan yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i, mereka melihat bahawasanya puasa 6 hari pada bulan Syawal adalah untuk wujud 6 hari puasa pada bulan Syawal tanpa dilihat kepada puasa apa yang dilaksanakannya. Baik, sebagaimana apabila kita masuk dalam masjid, sunat kita tak sembahyang tahiyatul masjid. Asal kata ada sembahyang, maka sudah memadai tahiyatul masjid. Maka apabila kita masuk dalam masjid, kita nak gabungkan di antara sembahyang fardu dengan sembahyang tahiyatul masjid, dibolehkan menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i. Jadi kesimpulan untuk jawapan ini, sebaik-baiknya buat asing-asing. Namun bagi orang yang ingin gabungkan tidak menjadi masalah, boleh menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i. Saya pernah mendengar makcik bercerita mereka istinja menggunakan tisu basah sewaktu mengerjakan umrah. Selepas itu baru guna tisu kering. Adakah itu cara yang betul?
kita istinja ataupun alat yang digunakan untuk beristinja dia ada dua. Yang pertamanya air, yang keduanya adalah batu dan perkara yang sama dengan batu, termasuklah tisu. Cuma dalam kita nak beristinja dengan batu dan seumpamanya, dia ada syarat-syarat yang perlu kita penuhi. Antaranya adalah benda yang kita beristinja saat itu bukan benda yang basah. Kalau benda itu adalah benda yang basah, maka tidak memadai. Jadi kalau kita nak beristinja menggunakan tisu basah, ia tidak memadai menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i. Baik. Puasa Ramadan bagi wanita yang haidnya tak cukup 24 jam, adakah sah jika pada hal itu dia menahan diri daripada makan waktu sahur masih suci sebab kebiasaan haidnya putus-putus? Okey. Puasa Ramadan bagi wanita yang haidnya tak cukup 24 jam. Adakah sah jika pada hari itu dia menahan diri dari makan waktu sahur masih suci sebab kebiasaan haidnya putus-putus? Baik. Okey, kita kena perbetulkan dulu soalan. Dia kalau tak cukup 24 jam, maka kita tidak kata darah tersebut darah haid. Jadi puasa Ramadan bagi wanita yang haidnya tak cukup 24 jam. Jadi kita kena perbetul soalan. Kita kena katakan ni, apakah hukum puasa bagi wanita yang darahnya tidak cukup 24 jam? Kerana tidak cukup 24 jam bukan haid. Okey, jelas ha? Sebab kalau dia kata haidnya tidak cukup 24 jam. Jadi haid, okey, tempoh tu tempoh haid. Kemudian tempoh haid, jelaslah puasa tidak sah. Itu tak boleh tanya dah. Dia maksud dia adalah puasa Ramadan bagi wanita yang darahnya tidak cukup 24 jam, adakah sah jika pada hari itu dia menahan diri daripada makan waktu sahur masih suci sebab kebiasaan haidnya putus-putus. Okey, cerita dia bagaimana? Perempuan ni masa sahur saat itu darah dia tak ada. Dia pun berniat untuk puasa pada keesokannya. Lepas daripada itu dalam pukul 8 pagi darah tu darah keluar. Okey. Alah, saya kata sudahlah batal puasa aku, darah keluar. Dia pun walaupun darah keluar tetap dia tidak makan, tetap dia tidak minum. Baik, sampai ke pukul 4 petang darah berhenti, bermakna darah tak cukup 24 jam. Jadi ternyata rupa-rupanya darah tersebut bukan darah haid dan dia tidak melakukan perkara yang membatalkan puasa ketika darah keluar sehingga sampai masuk waktu maghrib, maka puasa dia pada hari itu dikirakan sah. Puasa pada hari itu dikirakan sah. Ini yang pertama. Yang keduanya, berbeza dengan perempuan yang keluar darah putus-putus. Kalau darah putus-putus dan dicampur jumlah darah dalam lingkungan 15 hari cukup 24 jam, maka kesemuanya dikirakan haid menurut pandangan muktamad dalam mazhab Imam Syafi'i. Sebagai contoh, perempuan ni semalam dia datang darah, memang cukup 24 jam, ataupun kita kata dia datang darah 4 hari. Ni sebagai contoh dah 4 hari. Lepas tu lepas daripada isyak tu darah berhenti dah. Okey, dia bersemayang maghrib, semayang isyak apa semua sekali. Lepas tu esok dia nak puasa dah sebab pagi dah datang darah ni. Dia mandi apa semua sekali. Okey, dia semayang. Esok dia nak puasa ni, esok dia nak puasa. Masa sahur tu dia bangun untuk bersahur, memang darah tak ada lagi. Okey, tiba-tiba keesokannya dalam pukul 8 darah keluar semula. 8, 9, 10 sampai pukul 3 petang darah keluar, tiba-tiba darah berhenti. Lepas daripada 3 petang darah berhenti. Baik, jadi kalau tengok darah yang keluar lepas daripada berhenti saat itu memanglah tak cukup 24 jam. Tetapi darah yang keluar pula sebenarnya perlu digabungkan dengan darah yang keluar 4 hari sebab masih lagi dalam lingkungan 15 hari. Maka puasa pada hari itu tidak sah kerana ternyata darah yang keluar pula saat itu dikirakan masih lagi darah haid. Okey. Selesai. Apakah panduan musafir bagi muslimat? Adakah boleh bersendirian jika keadaan diyakini selamat? Masalah bermusafir kepada suatu tempat yang jauh tanpa mahram, kalau tengok ulama berbeza pandangan, boleh ataupun tidak. Majoriti ulama mengatakan tidak boleh. Sebab di sana ada beberapa hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang mana kata Rasulullah, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira masirata 3 ayyam aw wasirata yawmain illa wa ma'hadhu mahram atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya tidak halal kepada seorang perempuan yang betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhirat untuk dia bermusafir perjalanan 3 hari, perjalanan 2 hari. Ada beberapa riwayat mereka bersamanya dengan mahram, bersamanya ada mahram dia. Baik, maka atas berdasarkan kepada hadis ini majoriti ulama mengatakan
bahawasanya tidak boleh perempuan bermusafir melainkan bersamanya ada mahram. Namun ada segelintir ulama yang mengatakan kalaulah sekiranya diyakini selamat, sebagai contoh diyakini selamat, dia naik flight, jadi keluarga dia atau di lapangan terbang ni, lepas tu sampai sana pun ada orang ambil, sebagai contoh lah, memang diyakini selamat, ada sebahagian daripada ulama mengatakan harus dia bermusafir. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Jika seorang anak berkecil hati dengan kata-kata ibunya yang mungkin disalah ertikan, juga merasakan ibu bapanya membezakan antara dia dan adik-beradik yang lain sehingga menyebabkan dia menjauhkan diri, apakah hukum dan cara penyelesaian sebaiknya Ustaz? Baik, kita gini, kita kena ingat di sana ada kewajipan ibu bapa terhadap anak, dan di sana ada kewajipan anak terhadap ibu bapa. Kewajipan ibu bapa terhadap anak adalah bersikap adil. Dalam hadis yang diriwayat daripada Bashir, Nu'man bin Bashir, daripada ayahnya Bashir radhiyallahu anhuma, satu ketika Bashir nak bagi kepada Nu'man seorang hamba. Lepas tu isteri dia Amrah bintu Rawahah, tak silap ingat, isteri dia tidak bersetuju di atas pemberian tersebut, melainkan pergi jumpa dengan Rasulullah, minta Rasulullah jadi saksi atas pemberian itu. Maka Bashir pergi berjumpa dengan Rasulullah, bagi tahu kepada Rasulullah. Kata Rasulullah kepada Bashir, adakah kamu mempunyai anak selain daripada Nu'man? Maka kata Bashir, ada lagi. Rasulullah kata, dah mu bagi tak anakmu yang selain daripada Nu'man sebagaimana mu bagi kepada Nu'man? Kata Bashir, tidak. Apa kata Rasulullah? Ittaqullah wa'adilu baina auladikum. Mu kena bertakwa kepada Allah. Wajib kamu hendaklah kamu bersikap adil terhadap anak-anak kamu. Okey, menjadi kewajipan kepada ibu bapa di samping memberi nafkah kepada anak, menjaga anak, mendidik anak, adalah bersikap adil terhadap anak. Okey, ini kewajipan ibu bapa terhadap anak. Manakala kewajipan anak pula terhadap ibu bapa adalah berbuat baik. Andai kata ibu bapa tidak melaksanakan kewajipan dia, maka bukanlah bermaksud anak saat itu perlu mengabaikan kewajipan anak. Kewajipan anak tetap kewajipan anak. Ada pun ibu bapa yang tidak melaksanakan kewajipan dia, hak tu kesalahan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak boleh orang buat jahat kepada kita, kita balas semula. Baik, idfa' billati hiya ahsan. Kalau kita nak kena tolak dengan apa hak yang terlebih baik. Cuma dia kalau bukan melibatkan ibu bapa kita adalah bolehlah cara boleh balas, tapi kena balas hak yang setimpal. Jadi kalau ibu bapa kita tidak melaksanakan tanggungjawab dia kepada kita, dia tidak boleh kita mengabaikan tanggungjawab kita terhadap ibu bapa kita. Jadi kalaulah ibu bapa kita tidak bersikap adil, hati kita terasa, okey, itu perkara biasa. Hati terasa bagi manusia itu perkara biasa. Cuma kita kena berusaha untuk tetap berbuat baik kepada kedua ibu bapa kita, dan kita mengharapkan anak kita tidak akan, ataupun kita tidak akan buat kepada anak kita sebagaimana ibu bapa kita buat kepada kita. Di kadang-kadang ujian yang Allah Ta'ala bagi kepada kita ni sebenarnya adalah untuk mendidik diri kita sendiri. Kalau benda tu tidak berlaku kepada diri kita, kadang-kadang kita buat kepada orang benda yang sama. Tapi bila kita berlaku benda tu di atas diri kita, kita rasa kepahitan, maka kita berhati-hati untuk buat kepada orang lain. Sekurang-kurangnya kita tidak buat perkara tersebut kepada anak-anak kita. Baik, apakah akhlak yang sebaiknya apabila kita diuji dengan ujian yang berat oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadi akhlak yang baik sebaiknya adalah apa yang diajar oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quranul Karim, wa basyiris sabirin alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik, hendaklah beri berita gembira bagi orang yang ditimpa musibah. Orang yang ditimpa musibah, yang dapat berita gembira adalah apabila dia ditimpa musibah, dia kata lagu mana? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maksudnya apabila dia ditimpa musibah, terus dia kembali kepada Allah dengan sabarnya dan mengharap ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey, ni sebaik-baik cara untuk kita menghadapi musibah kita. Okey, yang pertama kita kembali kepada Allah. Lepas tu kita sabar, kita sabar, lepas tu kita kembali kepada Allah, kita berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan urusan kita. Yang keempatnya ni penting juga. Dia kadang-kadang kita rasa ujian kita berat kerana kita tidak melihat ujian orang lain, ujian yang dihadapi oleh orang lain lebih berat.
Tapi apabila kita tahu ada lagi ujian yang lebih berat yang dihadapi oleh orang lain, kita rasa biasa je ujian kita. Biasa je ujian kita. Ana buat contoh lah, ana buat contoh. Sebenarnya banyak contoh, ana nak contoh yang terbaru. Ana kalau duduk di Semenanjung, memang jadual kuliah ana terlalu padat. Start daripada pagi sampai ke malam. Setiap hari. Pagi ana mengajar di madrasah ana. Lepas tu sampai ke malam. Lepas tu soalan pula ana kena jawab. Ratus-ratus soalan tak masuk. WhatsApp orang telefon. Lepas tu ana pengurusi masjid pula, urus masjid. Lepas tu ana mudir madrasah ana mengajar, lepas tu ana hak yang handle pelajar-pelajar, lepas tu ada ustaz-ustaz ana pun hak yang atur. Lepas tu dalam masa yang sama kita sebagai ayah. Jadi Allah kata beratnya mengajar situ, mengajar sini, mengajar rawa. Lepas tu kadang-kadang ada soalan-soalan tidak terjawab, tidak tersempat untuk dijawab. Lepas tu ada sahabat-sahabat minta ana bagi buku-buku penulisan untuk ana bagi kata pengantar, tapi ana perlu kena baca, tapi kita tidak sempat. Lepas tu ada sahabat-sahabat yang tulis belaka pengajian-pengajian ana untuk diterbitkan buku, minta ana semak, kadang-kadang tidak sempat. Oh, ana kata berat dah. Tapi ana mari sini ana dengar Ustaz Mak duk cerita tentang dakwah di sini. Allah, kecil lagi pengorbanan kita rupanya. Sini hebat lagi. Allah Rabbi, kita rasa kecil lagi. Okey, begitu sebenarnya. Kadang-kadang kita rasa kita besar ujian yang kita hadapi. Rupa-rupanya kalau kita tengok ujian orang lain lah, jauh lagi lebih besar. Dan ketika kita melihat banyak lagi orang yang diuji lebih besar daripada kita, maka di situ kita menganggap bahawa ujian yang kita lalui ini adalah ujian yang kecil. Okey. Yang pertama kita kembali, kita sabar. Yang keduanya kita kembali kepada Allah, kita berdoa agar Allah Ta'ala memberi kekuatan kepada kita. Yang keempatnya kalau boleh kita baca tentang ujian-ujian yang dilalui oleh orang sebelum daripada ni. Kita ingat mungkin ada cerita-cerita yang pernah kita dengar sebelum daripada ni. Baik. Okey, yang keempat, yang kelima dia dah ingat dah nak khabar saat ni. Biarlah cukup 4 dulu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Ustaz, apakah penyelesaian permasalahan fitnah yang menyebabkan putusnya silaturrahim? Jauhi daripada fitnah. Kata ulama ni perkataan ulama lah. Al-fitnatu naimah, la'anallahu man ayqadhaha. Fitnah itu tidur. Maka Allah Ta'ala melaknat kepada mereka yang mengejutkan fitnah. Sebenarnya kita kena jauhi daripada fitnah. Dia kita di sana ada hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu wa la tabaghadu wa la tanajashu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd. Al muslimu akhul muslim la yahqiruhu wa la yadhlimuhu. Kata Rasulullah, at-taqwa ha huna, wa yushiru ila sadrihi 3 marrat bihasbi imri'in min asy-syarri ay yahqira akhahu al-muslim ila akhir al-hadis. Kata Rasulullah, la tahasadu, jangan saling dengki mendengki. Jadi ketika ada orang dapat nikmat, maka kita biarlah kita zahirkan kegembiraan kita apabila dia dapat nikmat. Okey, itu yang pertama, la tahasadu. Wala tadabaru, jangan saling membelakang, kamu kau sana aku sini. Dia sebenarnya ketika Rasul kata la tadabaru wala tahasadu wala tabaghadu, jangan saling marah, dan benda yang dilarang ni sebenarnya bukan benda tu yang Rasul larang sahaja, bahkan muqaddimah yang boleh membawa kepada perkara tersebut kita kena jaga dah. Setiap benda yang boleh membawa kepada berlakunya putus silaturrahim, berlaku perbelahan, kita kena jaga start daripada awal lagi. Baik. Jadi kita kena jaga benda-benda yang boleh membawa kepada perkara tersebut. Andai kata benda tu kita jaga-jaga dah terjadi juga, maka kita jangan letak diri kita dalam orang yang menyumbangkan kepada putusnya silaturahim. Okey, begitu. Dia sebenarnya menjaga hubungan silaturahim yang ditekan oleh agama adalah kita buat baik kepada keluarga kita ketika dia buat buruk kepada kita. Kalau dia buat baik kepada kita, tiba-tiba kita balas dengan kebaikan, hak tu perkara biasa. Hak yang lebih besarnya adalah ketika dia buat buruk kepada kita, kita tak balas dengan kebaikan. Sebab tu dalam Quran Allah Ta'ala kata idfa' billati hiya ahsan. Mungkin dia tolak dengan perkara yang lebih baik. Wallahu a'lam. Okey, ada lagi soalan yang lain? Tak ada dah ni.
Kalau kaum perempuan mengikuti gotong royong di dalam kawasan kubur, adakah dibolehkan? Jadi hukum dia dibolehkan, tapi macam hak yang kita katakan tadi lah. Jadi mesti perempuan saat itu janganlah benda apabila pergi kubur saat itu menyebabkan berlakunya niyahah meratap kematian yang dilarang oleh agama. Dan dalam perkara duduk dalam gotong royong ni mungkin terlibat dengan orang lelaki, maka kena jaga pakaian dia, kena jaga pergaulan dia. Jadi apabila cukup syarat-syarat tersebut, maka hukum dia adalah dibolehkan. Wallahu a'lam. Okey. Dia seorang yang bermusafir apabila dia berhenti di sesuatu destinasi, okey begitulah. Dia tuju pada satu tempat. Faham. Kan kita apabila kita berhenti di satu tempat, jadi tidak putus safar kita, melainkan apabila kita tinggal di tempat tersebut 4 hari ke atas tanpa dikirakan hari sampai dengan hari keluar. Okey. Lepas tu hari sampai saat itu, kalau kita sampai pagi, adakah kira sehari semalam esok baru kira? Begitu kan? Dia gini, kalau kita sampai siang hari, maka dia siang hari itu sahaja yang dikirakan perjalanan kita. Malam tu dia bermula dah dikirakan kita bermukim di situ. Boleh faham? Bukan sehari semalam. Bukan sehari semalam. Kalau kita sampai malam hari itu saja yang dikirakan waktu perjalanan kita, manakala esokkannya adalah dikirakan waktu kita berada di situ. Okey, begini. Sebagai contoh, ana daripada Terengganu sampai di sini hari, okey tak apalah kita buat contoh. Okey, kita kata kita sampai di sini, contoh daripada Terengganu kita sampai di sini pukul 1 hari Sabtu. Okey, hari Sabtu kan. Okey, untuk hari itu tidak dikira kerana hari sampai. Okey, jadi malam Ahad, okey, bermula pengiraan kita berada di sini. Malam Ahad, hari Ahad, sehari semalam. Malam Isnin, hari Isnin, 2 hari 2 malam. Malam Selasa, hari Selasa. Okey, 3 hari 3 malam. Kalau anda keluar daripada sini pada hari Rabu, maka selama anda berada di sini masih lagi anda boleh jamak qasar sembahyang. Okey, boleh fahamlah. Wallahu a'lam. Okey. Jadi biasanya ada di sebahagian tempat kita dalam sembahyang hajat kita sujud lama, sujud yang terakhir. Sebab kita nak berdoa kepada Allah dalam sujud. Sebenarnya sujud lama dalam sujud terakhir bukanlah dituntut buat begitu, tapi kalau nak buat tidak menjadi masalah pun. Bukanlah dituntut, tak ada masalah nak buat. Cuma katakanlah kita sujud lama, lepas tu imam bangun dah duduk tasyahud akhir, tapi makmum masih lagi sujud. Mana lebih afdal, makmum meneruskan doa ataupun makmum bangun untuk duduk tasyahud akhir bersama dengan imam? Jawapannya adalah lebih afdal bagi makmum adalah bangun terus duduk bersama dengan imam, kerana innama ju'ilal imam, kata Rasulullah, innama ju'ilal imam liyutamma bih, sesungguhnya dijadikan imam supaya diikuti. Baik, andai kata makmum tidak bangun sehingga kan tu imam sampai tu imam habis tahiyat, sampai tu imam salam, okey, makmum telah melakukan perbuatan yang salah. Cuma adakah ia membatalkan sembahyang ataupun tidak? Jawapannya mengikut kaedah mazhab Imam Syafi'i, ia tidak membatalkan sembahyang, kerana yang membatalkan sembahyang mengikut kaedah mazhab Imam Syafi'i adalah apabila makmum tertinggal daripada imam dengan 2 rukun fi'li. 2 rukun
fi'li. Yang mana kalau kita dapati satu rukun fi'li dia berada di situ, iaitu duduk tasyahud akhir. Okay, boleh faham kan? Jadi tidak batal imam, tidak batal sembahyang makmum. Cuma perbuatan makmum itu salah. Cuma tidak batal sembahyangnya. Wallahu a'lam. Okey, tu soalan yang pertama kan? Soalan yang kedua tak ada dah. Soalan, benarkah sunat orang berkorban makan sedikit hati haiwan korban? Benarkah ada pendapat menyebut haiwan korban tak boleh dimakan orang yang berkorban? Jadi untuk soalan pertama, benarkah sunat orang berkorban makan sedikit hati haiwan korban? Anda tak ingat Ustaz? Tak ingat. Makan hati. Ada riwayat. Anda tak ingat. Maka kena cek semula, tak ingat. Baik. Benarkah ada pendapat menyebut haiwan korban tak boleh dimakan orang yang berkorban? Okey, apabila kita korban, ada orang kata orang yang berkorban tidak boleh makan daripada binatang korban dia. Betul ke tak? Okey, betul. Dan dalam masa yang sama juga tidak betul. Maksudnya bukanlah tak boleh makan semua korban tak boleh makan, dan bukan semua korban boleh makan. Jadi ada korban orang yang melaksanakan korban boleh makan, ada korban orang yang melaksanakan ibadat korban tidak boleh makan. Okey, kita cerita hak yang tak boleh makan dulu. Sebab hak yang boleh makan ni kita makan sok modah kan. Jadi kita cerita hak yang tak boleh makan dulu. Korban wajib kerana bernazar, hak tu tidak boleh makan. Korban sunat kadar yang wajib disedekah, hak tu tidak boleh makan. Manakala hak yang selebih daripada tu boleh makan. Jadi kita korban, ada bahagian kita. Dia wajib kita kena bersedekah kepada fakir miskin dalam keadaan mentah. Hak yang wajib kita bersedekah saat itu tak boleh makan. Jadi kalau kita makan belaka tanpa bagi pada orang sikit pun, hak tu tidak boleh. Mesti kita kena bagi juga kepada orang sikit. Hak yang selebihnya boleh kita makan. Jadi kalau korban sunat, boleh kita makan banyak mana kita nak makan, melainkan sekadar apa yang dinamakan sebagai sedekah. Okey, kita masuk korban boleh dalam 15 kg. Tapi kata lembu sini kecil. Okey, kita kata boleh 10 kg. Okey, dia sembelih kerbau besar. Kita kata boleh 20 kg. Okey, 20 kilo sekali dengan daging tulang boleh 20 kilo. Dia sedekah setengah kilo je kepada fakir miskin. 19 kilo setengah lagi dia makan. Boleh, tak ada masalah. Dia bukan mesti kena bagi 3, bukan mesti kena makan sedikit, bukan. Hak yang wajib hanya sedekah sedikit saja. Hak yang selebihnya dia nak makan belaka, hak tu tidak menjadi masalah. Dia sembelih, tahun ni saya nak buat korban seekor kerbau, harga 10,000, besar kerbau dia korban. Dia sedekahkan sekilo je daripada kerbau. Hak lain tu dah letak dalam peti frozen, nak makan setahun, tak ada masalah, boleh. Baik. Seterusnya, saya nak akikah kambing seekor untuk diri sendiri. Lepas tu kambing tersebut buat gulai nasi putih bagi orang. Boleh ke kambing saya nak akikah? Buat makan tu saya nazar. Saya ada nazar nak bagi makan orang. Lepas bersaling 3 tahun lepas. Baik, saya nak akikah kambing seekor untuk diri sendiri. Lepas tu kambing tersebut buat gulai nasi putih bagi makan orang. Boleh ke kambing saya ni akikah? Buat makan tu saya buat bayan nazar. Saya ada nazar nak bagi makan orang lepas bersalin 3 tahun lepas. Okey, jadi gini, dia kalulah dia sekarang ni katakanlah dia mengandung, lepas daripada tu dia akan bersalin, dia pun bernazar, aku kalau aku bersalin normal ke sebagai contoh, maka wajib atas aku buat akikah sebagai contoh. Okey, tu jelas lah akikah tu akikah wajib. Tapi kalau dia bernazar untuk sembelih kambing, tiba-tiba dia boleh hanuk, lepas tu dia buat akikah kambing, dia nak gabung di antara nazar dia dengan akikah, maka tu tidak boleh. Sebab nazar adalah suatu ibadat, akikah adalah suatu ibadat yang tidak boleh kita nak gabungkan di antara dua ibadat tersebut. Dia bukan semua ibadat boleh kita gabungkan. Sembahyang sunat rawatib kita nak gabung dengan sembahyang sunat fardu zuhur, tak boleh. Kita nak sembahyang sunat rawatib 4 rakaat sebelum zuhur, sembahyang zuhur 4 rakaat, sembahyang sunat rawatib lepas zuhur 4 rakaat. Jadi 4. Jadi kita buat 4 rakaat. Niat saja aku sembahyang sunat rawatib qabliyah 4 rakaat, fardu zuhur 4 rakaat, rawatib ba'diyah 4 rakaat. Itu tidak boleh. Sebab setiap sembahyang tuntutan dia secara berasingan. Jadi apabila seorang itu bernazar, maka diwajibkan kepada dia melaksanakan nazar dia. Okey, itu satu tuntutan. Apabila seorang tu boleh hanuk, maka
tuntutan kepada suami dia, ni tadi tuntutan kepada diri dia sebab dia ni perempuan tanya kan. Baik, tuntutan kepada suami dia, buat akikah. Tiba-tiba tok lelaki dia nak buat akikah. Dia kata, bang, boleh tak saya nak masukkan niat nazar saya, ni nak cari keuntungan. Kalau dia buat suku mungkin kena perbelanjaan suku pula. Jadi nak ambil kesempatan dah, suami dia dah buat akikah dah, dia nak masuk, itu tidak boleh. Sebab nazar adalah suatu ibadat yang berasingan dengan akikah, maka tidak boleh digabungkan. Wallahu a'lam. Kita ada dah. Okey. Okey, baik-baik. Ada 4 soalan dari muslimat. Pertama, di soal tentang penyakit ain. Satu-satu ya sana. Penyakit ain, ubat untuk penyakit ain ini apa dia? Itu yang pertama, Ustaz. Lepas itu yang kedua tentang kalau pakai lengan pendek, perempuan memakai baju lengan pendek, lepas itu dia memakai apa tu panggil? Stokin tangan. Adakah stokin tangan yang dipakai itu dikira memperlihatkan aurat? Lepas itu soalan yang ketiga berkenaan tentang sihir dan gangguan. Bagaimana nak cara hadap kalau seorang itu terkena sihir dan gangguan? Dan keempatnya, kalau siapa wanita ketika wudhu, adakah wajib dibasuh jika hingga ke siku? Siapa itu hingga siku, adakah seluruh siapa itu perlu dibasuh ketika wudhu? 4 soalan. Soalan yang pertama berkenaan dengan penyakit ain. Yang mana penyakit ain ini adalah penyakit yang memang betul-betul berlaku. Ini disebut oleh Nabi SAW. Dia penyakit ain ke, sihir ke, dia sebenarnya benda yang gaib. Kita tidak tahu kewujudan perkara ini, melainkan apabila Rasulullah SAW bagi tahu. Jadi apabila Rasulullah bagi tahu, maka jadi kita percaya. Dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim, kata Nabi SAW, al-ainu haq. Penyakit ain ini sebenarnya adalah benar. Penyakit ain adalah penyakit pandangan mata yang jahat melihat kepada kita. Mungkin dia melihat kepada kita saat itu dengan perasaan dengki, perasaan benci, dan mungkin dengan sebab perasaan kagum. Kadang-kadang kerana seorang itu melihat kita kerana kagum dengan kehebatan seseorang, menyebabkan orang itu terkena ain. Dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim, kata Nabi SAW, al-ainu haq walau kana syai'un sabaqal qadr sabaqathu al-ain. Pandangan mata itu adalah benar. Kalaulah ada yang mendahului ketetapan Allah, nescaya pandangan mata yang mendahuluinya. Dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Abu Nuaim, begitu juga diriwayat oleh Imam Ahmad bin Hanbal, kata Nabi SAW, innal aina latuli'ur rajula biiznillah hatta yas'ada haliqan thumma yataradda minhu. Kata Rasulullah, sesungguhnya pandangan mata itu mengenai seseorang lelaki dengan izin Allah, sehingga menyebabkan dia pergi kepada tempat yang tinggi, kemudian mencampakkan diri ke bawah dari tempat tersebut. Sampai begitu yang disebut dalam hadis. Dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Bazzar, kata Nabi SAW, aktsaru man yamutu min ummati ba'da qada'illahi wa qadarihi bil ain. Kebanyakan yang mati daripada umatku setelah qada dan qadar Allah adalah disebabkan pandangan mata yang jahat. Baik, okey, bagaimanakah cara untuk kita melindungi kita daripada terkena penyakit ain? Dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Hakim An-Naisaburi, kata Nabi SAW, ista'idu billahi ta'ala minal ain fa innal aina haq. Hendaklah kamu berlindung dengan Allah daripada pandangan mata yang jahat, sesungguhnya pandangan mata yang jahat itu adalah benar. Jadi yang pertama yang diajar oleh Rasulullah adalah kita minta berlindung kepada Allah. Yang keduanya adalah hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari. Rasulullah sallallahu antara doa yang sentiasa dibaca oleh Rasulullah, a'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli 'ainin lammah. Aku berlindung dengan kalimah-kalimah Allah yang sempurna daripada godaan syaitan, binatang berbisa, dan daripada pandangan mata yang bersifat dengki. Jadi kita sentiasa baca doa ni pagi dan petang, a'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli 'ainin lammah. Baik.
Dan di sana ada lagi beberapa cara yang disebut dalam hadis adalah ketika mana seorang itu mengetahui dia terkena penyakit ain. Dia kadang-kadang kita tengok daripada wajah dia, kenal dia kena penyakit ain. Kita tengok pucat, kuning muka dia, nampak tidak larat. Kadang-kadang tengok kepada wajah saat itu, kenal. Sebab di sana ada hadis Rasulullah melihat seorang saat itu terkena penyakit ain, maka Rasulullah suruh berubat. Jadi bermakna orang yang terkena penyakit ain ada kesan dia yang dapat dilihat melalui zahir gigi dia. Maka kadang-kadang orang yang terkena penyakit ain dia tahu daripada pandangan mata siapa. Jadi kalau dia tahu daripada pandangan mata siapa, itu mudahlah. Caranya adalah minta orang tu ambil wuduk dan ambil air wuduk dia saat itu. Hadis disebut dalam hadis lah. Ambil air wuduk dan mandi. Itu antara ubat. Tapi masalahnya bukan kita kenal belakang orang. Patut nak fikir apa orang tua-tua dulu. Pernah dengar tak orang tua dulu kalau dia nak berubat orang yang penyakit gini, dia suruh dia ambil air di kolam masjid. Biasa dengar tak dia suruh ambil air di kolam masjid, 7 kolam masjid ke? Anda rasa mungkin dia nak ambil air wuduk? Ada kan? Biasa dengar gitu kan? Mungkin nak ambil air wuduk sebab benda tu disebut dalam hadis. Itu ambil air wuduk. Baik. Okey, itu di antara benda apa yang perlu kita kena buat. Manakala sihir ni sama jugalah kita baca a'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah min kulli ainin lamah. Dan sebenarnya Al-Fatihah, surah Al-Fatihah adalah penyembuh. Begitu juga Mu'awwidhatain. Okay, banyakkan kita baca Al-Fatihah, Mu'awwidhatain, ayat kursi, dan baca segala wirid yang cakap kita wiqayah ataupun bacaan-bacaan yang datang daripada Rasulullah. Kita nak tahu bagaimana bacaan datang Rasulullah, yang telah dihimpun dalam rasanya dalam maksurat, ada dalam maksurat ataupun buka dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah. Dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah, Imam Nawawi mengumpul bacaan-bacaan yang datang daripada Rasulullah. Dalam bacaan dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah bermacam-macam bacaan yang boleh kita ambil jadikan amalan sebagai pelindung diri kita daripada penyakit-penyakit tersebut. Wallahu a'lam. Kita soalan lagi yang kedua, yang ketiga tadi tak ingat dah, panjang sangat. Okey, seorang perempuan dia pakai baju lengan pendek, patut yang selebihnya dia tutup dengan stokeng dia kan. Dengan itulah. Adakah memadai? Okey, kita nak tahu memadai ataupun tidak, kita kena tengok syarat penutupan aurat. Dia penutupan aurat dalam sembahyang dia berbeza penutupan aurat pada pandangan mata. Penutupan aurat dalam sembahyang cukup menutupi warna kulit, tidak disyaratkan menutupi bentuk tubuh. Okey, kalau apabila tertutup warna kulit tapi bentuk tubuh tidak masih lagi kelihatan, tapi warna kulit tidak kelihatan dah, pakai pakaian ketat, sah sembahyang dia. Okey, itu bab dalam bab sembahyang. Cuma daripada sudut afdal atau tidak atau pasal lain. Manakala aurat pada pandangan mata dua. Yang pertamanya tutup warna kulit dan tutup bentuk tubuh. Tutup warna kulit dan tutup bentuk tubuh. Jadi kalaulah dia pakai lengan pendek tapi dia pakai benda yang ketat yang masih lagi nampak bentuk dia, maka tidak memadai. Melainkan kalau dia pakai stokeng saat itu yang tebal. Yang tebal itu tidak menjadi masalah. Dan kadang-kadang kalau kita tengok ada setengah orang puan kan dia pakai benda ni kan, dia pakai benda ni tu kita nampak tu macam kulit dia je. Tak gitu kan, nampak macam kulit. Ke tak biasa tengok ambil seorang je tengok. Takut ambil seorang je nak jaga mata. Kan nampak macam kulit dia. Okey, hak tu masih lagi tidak dapat menutup pintu fitnah. Okey, wallahu a'lam. Lepas tu yang keempatnya adalah masalah adakah wajib perempuan kena basuh sebeng ni? Hak yang panjang ni kan. Okey, kita bagi pandangan hak yang luah dulu. Sebenarnya apa hak yang diwajibkan kepada kita ketika kita berwuduk adalah basuh muka. Kita cerita dah hak muka kemarin. Lepas tu termasuklah wajib kita kena basuh setiap bulu yang ada dalam kawasan muka. Okey, sebeng ni adakah wajib basuh bagi orang perempuan sebeng yang panjang tu? Wajib tak dia basuh? Dalam mazhab Imam Syafi'i, wajib basuh segala bulu yang berada dalam muka. Walaupun bulu tersebut kalau ditarik sehingga penghujungnya keluar daripada hak muka. Dalam mazhab Imam Syafi'i, ini pandangan yang kuat lah. Kita bukan kata pandangan yang disepakati, pandangan yang kuat. Okey, ingat tak kemarin kita ada bincang berkenaan dengan masalah sapu atas kepala. Wajib kita kena sapu kepala. Kalau orang yang ada rambut atas kepala,
memada sapu di atas rambut, tapi dengan syarat rambut yang berada dalam kawasan kepala. Manakala rambut yang kalau dilepaskan di luar dari kawasan kepala, walaupun pangkal dia berada dalam kepala, tidak memadai sapu. Ingat tak? Okey, kalau kita tengok di sini, jadi kalau hak yang lebih daripada kawasan kepala, walaupun pangkal dia ada kepala, hak yang lebih tu tak memadai sapu. Jadi kalau begitu, seebeng ni hak yang di dalam kawasan muka saja wajib kita basuh, hak yang di luar kawasan muka tidak wajib basuh. Mengikut kaedah tu kan? Tapi tidak. Mazhab Imam Syafi'i kata, ni pandangan muktamad, hak rambut hak yang berada di luar kepala tidak memadai sapu, tapi rambut hak yang tumbuh dalam kawasan muka, tapi kalau panjang, kalau tarik hak luar sana tu lebih daripada kawasan muka, wajib basuh. Kerana benda? Kerana ihtiyatan, kerana mengambil langkah ihtiyat. Okey, ni pandangan muktamad. Namun di sana ada pandangan yang kedua, mengatakan hak yang lebih daripada kawasan muka tidak wajib basuh. Ada dua pandangan. Maka sebaik-baik bagi perempuan, basuhlah. Tak ada masalah pun, bukan susah basuh. Bukan basuh ni seperti akak seni atas bahu sampai ke 50 kg. Dah, basuh mudah je basuh. Baik. Jadi basuh je lah. Itu sebaik-baiknya. Tapi kalau dia tak mau basuh sekalipun, masih lagi ada pandangan ulama yang mengatakan sah, memadai maksudnya sah wuduk tersebut. Wallahu a'lam. Okey, Abidah, kita rasa sini dululah pertemuan kita pada hari ini. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat kita yang hadir dalam majlis ini. Memang kita rasa memang cukup hebatlah. Sebahagian daripada sahabat kita tu mari memang cukup jauh, macam hak yang kita kabur mari kan. Allahu Rabbi, memang cukup hebatlah. Semoga Allah Ta'ala memberkati perjalanan mereka, mempermudahkan urusan mereka. Terima kasih kepada pihak penganjur, khususnya Ustaz Mat, kerana menjemput hamba untuk datang ke sini. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Allahumma haqqiqna bittiba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinah. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal. Arzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.